Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu kita sekali lagi dalam FB Live 8pm. Okey, hari ni dah episod yang ke-10. Okey, hari ni kita nak sembang pasal apa? Hari ni kita nak sembang pasal ekosistem emas. Okey, ekosistem emas. Cumanya sebelum tu saya akan explain juga apakah ciri-ciri teknologi yang ada yang memungkinkan ekosistem emas ni boleh berlaku. Kebanyakan orang dia memang tak tahu benda ni. So, anda stay tune. InsyaAllah dalam masa 15 minit ke 20 minit, anda akan faham sepenuhnya ekosistem emas dan daripada sini ni anda boleh dapat lebihan duit. Okey. So, saya nak bawa kepada pengalaman saya 10 ke 15 tahun yang lepas. Okey, pengalaman saya. Pada ketika itu saya berada di United Kingdom melanjutkan pelajaran degree kat sana pada tahun 2002. Okey, 2002 sampai 2007. Jadi dekat sana tu bila kita belajar kat sana, maklumlah kan. Kita kawan pun tak ramai, jadi kita banyak terperuk kat bilik kan. Jadi bila terperuk kat bilik tu kita banyak explore. Okey, kita explore macam-macam. Dan apa yang saya dapat sebenarnya adalah kita lihat teknologi dekat Malaysia pada ketika itu 10 tahun ke belakang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dekat sana dah ada dah pasar raya besar, dah ada dah check out sendiri. Maksudnya kita beli barang kat pasar raya, kita bayar sendiri. Okey, dia ada mesin dia apa semua. 10 tahun lepas tu baru ada kat Malaysia. Okey, jadi kat situ tu saya tengok dalam 5 tahun ke 10 tahun ke belakang. Okey, bukan semualah, ada beberapa perkara. Jadi banyak benda yang saya belajar kat situ dan banyak benda yang saya dapat input-input daripada hasil daripada kajian dan apa yang saya buat. Jadi saya nak terangkan kat anda pasal Amazon. Anda pernah dengar Amazon? Amazon merupakan founder dia, okey. Founder dia merupakan orang terkaya di dunia terkaya di dunia. Tak silap saya 2 tahun lepas. Okey, sekarang ni dah tukar orang lain dah. Kan? Okey. Jadi Amazon ni sebenarnya kalau anda nak tahulah kalau anda nak tahu, Amazon ni kita boleh sewa gudang dia. Okey, katakanlah saya ni kat Malaysia. Okey, saya kat Malaysia. Saya boleh sewa gudang dekat Amazon. Okay, saya boleh sewa gudang kat Amazon. Katakanlah saya nak jual wallet ni. Okay, saya nak jual wallet ni. Jadi apa yang Amazon tawarkan? Okay, saya boleh beli wallet ni daripada kilang dekat China dan saya boleh post. Okay, wallet ni saya post ke gudang Amazon. Bila saya beli aja wallet ni, okey, saya beli wallet ni dekat China, kilang kat China, maka wallet ni sudah menjadi milik saya. Okey, wallet ni dah menjadi milik saya. So, saya cuma perlu bagi tahu dekat kilang tu hantar wallet ni di gudang Amazon yang terletak di US. Saya kat Malaysia. Okey. Jadi saya akan dapat satu akaun. Okey, saya dapat satu akaun yang mana akaun ni saya boleh tengoklah barang tu dah sampai belum, berapa kuantiti wallet saya yang ada, dan juga saya boleh jual wallet ni ke ke seluruh dunia. Saya boleh jual wallet ni ke seluruh dunia tanpa saya pegang wallet ni. Okey, tanpa saya pegang. Wallet ni berada di gudang Amazon. So, apabila kita masukkan produk tu dekat website Amazon, okey, orang pun beli. Bila orang beli, orang akan bayar dekat Amazon. Bila orang bayar dekat Amazon, okey, Amazon akan transfer duit kat kita dan Amazon dia ambil lah bahagian dia. Dan Amazon akan bantu packing dan hantar dekat customer. Okey, anda bayangkan anda dapat duit tanpa anda pegang wallet ni. Okey, anda dapat duit tanpa anda pegang wallet ni, tanpa ada bungkus dan tanpa perlu anda hantar pada customer. Ini merupakan ekosistem yang mana dah ada dah dekat dunia.
Mungkin kita je tak sedar kot, kan? Mungkin kita je tak sedar. Orang lain dah buat dah. Masa tu banyaklah platform-platform yang ada. Contohnya dropship. Okey, dropship. Apa maksud dropship ni? Dropship ni maksudnya kaedah penghantaran yang mana daripada kilang terus hantar produk tu kepada customer. Dan kat Malaysia pada tahun 2006. Okey, 2006 saya dah mula dah buat dropship. Masa tu saya dekat UK. Okey, saya dekat UK lagi. Saya buat dropship dekat Malaysia. Anda bayangkan. Saya tak pegang pun produk tu. Saya just deal dengan kawan saya. Kawan saya beli produk daripada kedai, daripada supplier. Dia simpan kat rumah dia. Dan saya akan suruh dia tengok dalam sistem. Saya promote dekat website. Okey, saya promote dekat website. Dan orang beli, maka orang masuk dalam bank saya. Dan saya akan instruct kawan saya tu untuk hantar produk tu ke customer. Jadi saya tak pegang pun barang tu. Saya boleh berurus niaga dan customer boleh beli secara online dan saya dapat income. Okay, now bila benda ni dah ada dah dekat dunia, kadang-kadang kita ni tak buka minda kita. Sebab kita tak tahu teknologi ni memang dah ada. Ekosistem ni memang dah ada. Cuma kita nak buat ataupun tak nak buat. Itu saja. Kita nak belajar ataupun kita tak nak belajar. Kita nak ambil tahu ataupun kita tak nak ambil tahu. Okey, berbalik kepada ekosistem emas. Okey. Ekosistem emas, okey, sekarang ni sebagai contoh saya bagi contoh. Kat sini kat tangan saya ni, kita tengok mana saya punya emas. Kat tangan saya ni ada emas. Okey, emas. Ni emas Perth Mint. Emas ada macam-macam. Ada emas public gold, ada emas, macam-macam emas lah. Yang ni salah satunya Perth Mint. Emas Perth Mint ni dikeluarkan daripada Australia. Yang mana Perth Mint ni dia punya tempat untuk buat emas ni. Okey, dia dapat emas yang raw tu, dia leburkan, dia minting, jadilah macam ni. Yang mana Perth Mint ni dimiliki 100% oleh kerajaan Australia. Kerajaan Australia. Okey, jadi emas Perth Mint ni kalau anda pergi mana-mana kat dunia, memang dia ni memang yang orang kata diterima oleh kebanyakan tempat di dunia. Ramai orang kenal dan dia ni mengikut spesifikasi LB tak salah saya London LMBA tak salah saya. Nanti boleh rujuk balik. Dia ada dia punya orang kata spesifikasi dia yang dia perlu ikut, standard dia perlu ikut. Okey. Jadi emas ni sebenarnya dia adalah produk juga. Okey, dia adalah fizikal produk juga. Okey. Dan yang paling bestnya adalah kita ada duit. Ni, kita ada duit. Okey. Sekarang ni anda kena fikir macam ni. Okey. Ni duit boleh beli emas. Okey, duit boleh beli emas. Jadi kalau duit ni kita beli emas ni kita punyalah. Duit ni orang yang jual emas punya. Betul tak? Kan? Sama juga macam produk tadi. Kita ada duit, kita beli produk. Duit ni bertukar tangan dekat pemilik produk. Produk tu bertukar tangan kat kita. Jadi dalam hal ni sebenarnya kita tukar duit jadi emas. Okey, kita tukar duit jadi emas dan emas boleh tukar jadi duit. Okey, kenapa kita nak buat macam tu? Kalau RM1 ni anda tukar ataupun anda transfer duit ni kepada orang. Sebagai contoh, anda berniaga goreng pisang, kan? Anda berniaga goreng pisang, saya beli goreng pisang. Jadi duit saya ni sebenarnya berpindah tangan, transfer dekat penjual goreng pisang dan saya dapat goreng pisang. Duit ni bertukar, transfer. Okey, clear Bila duit ni kita transfer, nilai dia bertambah ke tidak? Satu soalan yang saya nak tanya. Bila duit ni kita transfer, nilai dia bertambah ataupun tidak? Duit ni
tidak bertambah. Okey, duit ni tidak bertambah. Duit ni hanya berpindah hak milik je. Okey, duit ni berpindah hak milik. Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Dia tak sama dengan emas. Emas, walaupun dia berpindah, okey, dia berpindah, tetapi nilai dia akan meningkat dalam jangka masa panjang. Macam saya cakap sebelum ni, emas dia ada naik dan turun, tetapi dalam jangka masa panjang ianya menaik. Okey? So, ini emas. Okey, ini duit. So, duit ni kita nak tukar dengan emas. Okey, bila duit ni kita tukar dengan emas, kita dapat pegang emas ni. Kita dapat pegang emas ni. Macam contoh kat tangan saya ni lah, saya pegang emas ni. Saya boleh tengok emas ni. Okey, saya boleh tengok emas ni. Okey, cerita dia sekarang adalah, bila saya nak pegang emas ni, berapa harga emas ni? Okey, harga emas ditentukan oleh satu badan yang mana harga dia mengikut LME, London Metal Exchange. Okey, itu harga LME yang diikut oleh seluruh dunia. Okey, itu adalah harga emas. Cumanya syarikat-syarikat yang menjual emas, contoh kedai emas, syarikat-syarikat yang menjual emas, Perth Mint dia jual emas, okey. Dia jual emas ikut harga dia, berapa dia nak markup. Berapa dia nak markup. Contoh, okey. Sekiranya 1 gram ni, okey, harga dia boleh pergi sampai 330 ke 350. Okey, boleh pergi ke harga dia 330 ke 350. Ini harga 1 gram. Tapi harga 1 kilo, mungkin dah jadi 280, 270. 1 gram harga dia 300 lebih. Okey, nampak tak kat situ beza? Kalau kita beli barang pun, kalau kita beli borong, okey, mestilah harga dia lagi murah daripada kita beli sikit. Kan sama juga dengan emas. Emas pun macam tu juga. Kalau kita beli banyak, kos dia jadi murah. Okey, kos dia jadi murah. Okey, so berbalik-balik pada cerita ekosistem. Jika kita nak beli emas ni, okey, kita boleh pergi kedai dan beli. Kita boleh pergi kedai dan beli. Okey, kita kedai tu bagi tahu kat kita, okey, berapa harga hari ni? Dia pun kira-kira, okey, dia markup berapa persen? 20% markup. Okey, dia pun bagi kita, ni harga kita jual 20%. Nak beli. Tak nak beli sudah. Contoh kan. Tu harga dia. Okey. So, bila kita pergi kedai, kita boleh beli dan kita dapatlah pegang emas ni. Okey. Cumanya zaman teknologi sekarang ni, okay, kita boleh beli emas secara online. Cumanya kita kena tahulah orang yang jual emas tu, dia jual emas yang tulen, bukan emas tiruan. Emas tiruan pun ada, tapi kita kena pastikan emas yang kita beli tu adalah emas yang tulen. Kan? Macam mana nak tahu emas yang tulen? Cara paling simple adalah janganlah beli banyak-banyak. Beli 1 gram. Lepas tu pergi kat kedai jual emas atau kedai beli emas, tunjuk kat dia. Betul tak emas ni original ke tak? Contoh. Tu cara paling senang lah. Kalau dia reject, dia boleh tahu benda tu original ke tak. Sebab diorang ni dah biasa dan diorang ni ada alat untuk cek ketulinan emas. Okey? So, bila kita tengok 1 gram tu okey, then barulah kita boleh beli lebih kan. Okey. Settle bab tu. Cumanya kalau kita beli online, kita boleh beli pada pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi dengan harga spot. Okey, kena faham harga spot. Harga spot ni maksudnya harga semasa. Okey, anda beli harga semasa, harga spot. Bila anda beli secara online, emas tu sudah menjadi milik anda. Okey, milik anda. Tetapi emas tu kat mana? Emas tu boleh berada di mana-mana, terpulang kepada anda lah. Nak letak kat mana. Tetapi kalau anda nak emas ni dihantar, di pos ke rumah anda pun boleh. Anda cuma kena bayar harga 1 gram ni lah. Anda kena bayar harga 1 gram ni 300 lebih. Tetapi kalau anda nak syarikat uruskan penyimpanan, syarikat dia akan simpan dekat Brinks. Kalau anda search kat Google Brinks ni apa? Brinks ni sebenarnya adalah syarikat yang usia dia dah 100 lebih
tahun dah. Dan dia ni memang simpan barang-barang berharga. Brinks ni dia ada kat seluruh dunia. Paling dekat dengan kita, Brinks ni ada kat Singapura. Okey, jadi emas seketul satu kilo, emas 1 kilo tu, okey, lebih kurang dalam besar handphone ni, besar tapak tangan lah sekilo. Okey, emas ni syarikat pegang. Syarikat pegang dan syarikat letak dekat Brinks peti besi. Dia bukan letak dekat office dia. Kalau office dia, kalau letak orang rompak, habislah emas tu kan. Dia letak dekat peti besi. Jadi, bila kita beli dengan syarikat secara online, melalui akaun simpanan emas, maka kita beli yang harga 1 kilo tu. Bukan harga yang 1 gram, harga yang sekilo tu. Jadi, dapatlah murah sikit. Kan? Cumanya, gram kita tu sebenarnya ada dekat situ fizikal. Cumanya dia ada berkongsi dengan member-member lain. Sekilo tu dengan member-member lain. Ada orang ni sikit dia punya 1 gram. Orang lain pula dia punya 10 gram. Orang lain pula dia punya 30 gram. Macam tu. Tapi boleh tak kita nak bahagian kita? Boleh. Kita kena tambahlah premium fee. Kan? Sebab harga tak sama. Harga sekilo dengan harga 1 gram tak sama. 1 gram ni dia ada packaging dia. Dia kena potong-potong, minting, kena chop ni, kena apa semua. Okey, lepas tu nak post lagi kat kita. Ada cost dia. Sebab tu jadi harga dia jadi lagi tinggi. Kan? Tak kisah syarikat mana-mana jual pun, itu standard dia. Kan? Jadi, bila kita beli emas secara online dengan harga spot dan gram tu dimasukkan, direkodkan dalam akaun kita, direkodkan dan fizikal tu ada. Macam mana nak tahu fizikal tu ada ke tak ada? Cara dia senang aja. Cuba anda jual balik kat syarikat tu dan tengok syarikat tu bagi tak duit dekat anda. Kalau dia bagi dekat anda, maksudnya gram tu ada. Kan? Ataupun anda cuba withdraw. Walaupun mahal sikit tak apalah, nak tengok kan betul ke ada gram tu. Anda withdraw. Jadi anda tahu, anda yakin benda tu ada. Kan? Sama juga kalau anda ada macam ni, katalah saya nak jual 1 gram ni, apa saya nak kena buat? Saya nak kena pergi kedai emas, lepas tu saya nak kena parking, lepas tu saya tak bayar parking, lepas tu saya kena saman. Contoh kan. So sama juga kalau ekosistem, kita ada ekosistem, ada akaun simpanan emas, kita boleh klik aja jual dekat syarikat tu. Okey, syarikat tu beli balik emas kita tu, dia beli balik dengan harga LME, tak ada markdown. Okey, maksudnya tak ada murah lagi. Then kita dapatlah duit tu ditransfer. Dia ambil emas tu, dia transfer duit tu dalam akaun kita. Itu yang best. Sebab kita nak keuntungan emas, bukannya kita nak untung tengok. Untung tengok dengan untung emas ni tak sama. Kita nak beli emas pada harga yang rendah dan kita nak jual kembali pada harga yang tinggi. Dekat situ tu kita dapat perbezaan kenaikan harga emas. Kan? Jadi, adakah kita nak simpan emas sampai mati? Ataupun kita nak ada emas dan kita boleh jual kembali apabila kita memerlukan duit? Jadi, itu anda nak kena tanya dengan diri anda sendiri. So, ekosistem emas itu sudah dibuat sebegitu mudah menggunakan teknologi. Yang mana kadang-kadang sebab kita tak ada ilmu, kita tak terfikir, boleh ke macam tu? Sebenarnya kalau anda nak buat ekosistem tu pun boleh. Anda nak buat sendiri boleh. Cumanya, adakah orang meyakini anda? Contoh, katalah saya. Saya ada 1 kilo emas. Contoh, saya ada 1 kilo emas. Emas ni saya letak kat Brinks. Okay, ataupun saya letak dekat peti besi bank. Contoh, saya letak kat peti besi bank. Lepas tu saya buka kat kawan-kawan saya ataupun saudara mara saya. Korang nak beli tak? Aku ada 1 kilo emas ni. Kita share-share. Okay, ni harga dia. Sekian. Okay, dia pun beli. Harga spot, beli. Lepas tu nak pakai duit, dia pun jual. Jadi emas tu ada je dekat dalam peti besi Maybank tu. Cumanya, kenalah rekodkan. Berapa gram yang saya punya, berapa gram yang orang tu beli,
berapa gram yang orang tu jual, semua tu kena ada rekod dia. Jadi ada satu syarikat ni, dia dah buat dah ekosistem ni. Maksudnya dia dah deal dengan Perth Mint untuk beli emas secara banyak. Lepas tu emas tu Perth Mint hantar dekat BRIS, kat peti besi. Lepas tu dia ada dah 300,000 akaun simpanan emas yang beli emas dengan dia, yang jual emas dengan dia setiap hari. Macam saya pun beli emas dengan syarikat tu, jual emas dengan syarikat tu, kan? Jadi kat situ tu sebenarnya dia memudahkan. Dan syarikat ni dia dah lebih 10 tahun di pasaran. Kalau nak tahu dia scammer ke tak ke, kita boleh tengoklah berapa usia dia. Dia jual emas dengan siapa. Setakat ni dia dah jual emas dekat bank Muamalat, dekat Afrimbank dia dah jual emas. Diorang tu beli emas dengan syarikat ni. Dan Perth Mint pula dia adalah distributor kepada Perth Mint. Iaitu kalau anda nak search Quantum Metal Sdn Bhd, anda boleh search, anda boleh tengok. Saya secara peribadi, saya pernah pergi office lama kat Penang, office baru dekat Penang juga, HQ. Saya pernah jumpa dah founder dia 2-3 kali, saya dah pernah jumpa. Dan sekarang ni saya berada di Kuching, Sarawak, yang mana Kuching Sarawak pun ada office untuk Borneo. Yang itu saya belum pergi lagi. InsyaAllah saya akan pergi nanti tahun depan. Okey, jadi bila kita dah faham ekosistem ni, barulah kita yakin untuk kita simpan emas, okey, untuk kita simpan emas dan kita tunggu harga dia naik, kemudian kita jual kembali, kan? Sebagai contohlah, katalah dalam masa 5 tahun, anda kumpul lah sekilo anda kumpul 5 tahun. So dalam masa 5 tahun tu, kalau harga naik RM100, kenaikan dia RM100 kali dengan sekilo, berapa? 1000 kali dengan 100, 100,000. Maksudnya kenaikan harga emas tu 100,000. Sikit ke banyak? Kan? Memang anda takkan nampak benda ni sebab anda tak ada akaun simpanan emas. Tapi kalau anda buka akaun simpanan emas, anda akan nampak. Dan anda boleh cuba. Anda boleh cuba dengan nilai yang rendah. Buka akaun simpanan emas secara percuma. Dan anda cuba beli RM10. Tak payah beli banyak. Beli RM10. Tengok dulu. Apa kat dalam tu ada apa. Okey? Beli dulu RM10. Cuba dulu. Manalah tahu anda rasa, betul ke ni kan? Kalau tak betul, anda boleh jual emas tu kat saya. Anda boleh transfer. Dia macam bank account. Boleh transfer emas. Yelah, anda tak percaya kan emas tu ada ke tak ada? Transfer kat saya bayar duit. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya dah buat. Jadi, tak ada masalah untuk anda cuba. Dan ianya memang patuh syariah. Kan? Apa patuh syariah terhadap jual beli emas? Ini pun anda nak kena faham. Beli emas dengan harga spot. Maksudnya harga semasa. Okey, sebab itulah kalau anda tengok dalam akaun simpanan emas, kalau beli guna FPX. FPX ni maksudnya bank transfer, bank online transfer tu. Okey, yang FPX. FPX ni bila kita beli, sistem dah bagi tahu dekat syarikat yang mana duit tu dia dah terima. Sistem yang bagi tahu duit tu dah terima. Maka gram emas tu menjadi milik kita. Okey. Tetapi kalau anda guna bank transfer, contohnya anda nak beli RM1,000, anda guna bank transfer, okey, anda tak dapat harga yang masa anda beli. Contohnya anda beli pukul 10 malam, anda guna bank transfer. Okey, syarikat staff dia 10 malam tak kerja. Jadi dia tidak menerima notifikasi yang anda dah hantar duit tu. Jadi harga mana yang dia akan ikut? Dia akan ikut harga ketika dia proses duit tu. Ketika dia proses duit tu, maksudnya dia masuk kerja pukul 9. Pukul 9 tu dia tengok, anda dah transfer duit, ada bukti, dia pun check dalam bank dia, duit dah masuk. Maka ketika itulah baru dia tengok harga, baru dia masukkan dekat dalam akaun simpanan anda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah beli dengan harga spot. Dan emas fizikal pun ada.
Bukan kata tak ada. Kalau tak ada tu tidak patuh syariah. Sebab ada yang guna paper gold. Paper gold tak patuh syariah Walaupun ada graf-graf tu anda beli gold apa semua, tak patuh syariah. Sebab apa? Tak ada fizikal. Ini nak kena faham. Kan? Jadi kat sini ni sebenarnya anda kena faham betul-betul. Okey, apa maksud patuh syariah tu? Kalau dari segi emas ni macam mana, kan? Jadi anda boleh study. So walau apa pun anda boleh buka akaun simpanan emas secara percuma dan anda boleh belajar macam-macam benda lagi pasal emas. Ilmu emas ni memang luas. Memang luas. Kan? Jadi kepada mereka yang berminat nak belajar, anda pergi je dekat simpangold.com. Dekat situ tu ada macam-macam artikel ilmu berkaitan dengan emas, ada video, okey, ada macam-macam. Ataupun anda boleh je menghubungi konsultan emas, okey, yang boleh menasihatkan anda, yang boleh guide anda. Kepada mereka yang menonton video ni, okay, anda boleh komen kat bawah. Okey, anda boleh komen, janganlah letak nombor telefon. Anda tulis kat situ, saya merupakan konsultan emas, boleh PM saya. Macam tu is okay. Saya tak delete komen anda. Tapi kalau anda letak nombor telefon, anda letak link, memang saya delete. Kan? Anda perkenalkan diri anda, yang mana anda boleh bantu mereka yang mendengar video ini. Okey, so saya harap perkongsian saya pada hari ini, ekosistem yang emas yang saya kongsikan kepada anda boleh bandingkan. Okey, bandingkan antara menjual produk tanpa anda pegang produk tu. Anda boleh jual beli tanpa anda pegang, tanpa anda uruskan. Dengan sama juga dengan emas, tanpa anda pegang, tanpa anda uruskan, anda boleh memiliki emas dan juga anda boleh jual beli emas. Okey, itu saja. Saya harap ianya memberi manfaat kepada anda. Anda boleh share video ini kepada kawan-kawan anda. Okey, mudah-mudahan anda mendapat manfaat. Okey, manfaat daripadanya. Sekian, bersatu hati, berjaya bersama. Bye-bye.